Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Surau dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah saya akan bincang mengenai dengan ibadat korban yang kita akan laksanakan tidak berapa lama lagi. Jadi bila sebut tentang ibadat korban ada permasalahan yang perlu kita ketahui. Di antaranya mengenai ibadat korban ini untuk ibadat korban yang sunat. Ibadat korban ada yang wajib, ada yang sunat. Bila sebut ibadat korban yang sunat bermaksud kita boleh makan daging korban tersebut, kita boleh sedekahkan kepada semua siapa yang kita nak dan kita tak nak makan pun boleh. Yang seafdal-afdalnya kita beri sedekah semua, hanya tinggal sedikit, satu plastik saja untuk kita makan. Ataupun kurang daripada satu plastik tu. Selalu satu plastik 1 kilo. Li'annahu aqrabu littaqwa, kerana sedekahkan semua daging korban melainkan hanya sedikit untuk mengambil berkat kita dan keluarga kita, itu adalah aqrab littaqwa, lebih dekatkan diri untuk bertakwa kepada Allah dan juga menjauhkan diri daripada sifat bakhil. Kemudian perkara yang kedua, yang paling sempurna dalam pengagihan daging korban ini, alla ya'kul illa luqman yasiratan tabarrukan. Dia hanya makan sedikit untuk mengambil berkat saja, dan yang lainnya dia ada, yang baki lagi dia sedekahkan. Kerana beramal dengan zahir daripada ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan perkara yang kedua, kerana dia nak beramal dengan sunnah Nabi. Sebab Nabi makan sikit je daging, yang lain tu Nabi bagi sedekah. Menunjukkan Nabi makan dan juga dalam masa yang sama Nabi memberi sedekah, dan sekaligus khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf pendapat ulama yang mewajibkan apa? Mewajibkan untuk kita makan sikit. Kemudian perkara yang kedua adalah at-tasadduq biha, sedekah semua sekali, kita tak perlu makan langsung. Itu pun ada pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kita makan 1/3. 1/3 kita makan, sedekah 2/3. Perkara yang ketiga adalah kita makan 1/3, kita beri hadiah kepada orang kaya, orang-orang yang berada 1/3, kemudian kita sedekah kepada orang miskin 1/3. Yang afdal yang saya beritahu tadi, iaitu apa dia? Makan sedikit dan yang lainnya simpan untuk keperluan kita sedikit dan anak isteri kita, yang bakinya kita sedekahkan kepada semua orang. Kita bagi kepada semualah. Disunatkan tidak menambah, tidak simpan untuk keperluan kita dan juga anak isteri lebih daripada 1/3. Ini adalah pendapat qaul jadid fatwa Imam Syafi'i yang terbaharu ketika mana dia berhijrah ke Mesir. Dimaksudkan 1/3 adalah disunatkan tak lebih 1/3. Tapi yang afdal, yang tertingginya, kita simpan sikit untuk diri dan anak isteri kita, yang lainnya kita sedekahkan. Kemudian kalau dia sedekahkan sebahagian, dia makan sebahagian, adakah dapat pahala semua? Diberi pahala ibadat korban itu keseluruhan. Keseluruhan ibadat korban. Yang kita makan sedikit tu hanyalah untuk mengambil berkat dan juga mengikut sunnah Nabi. Mengenai dengan perbincangan menjual binatang, menjual salah satu daripada anggota binatang korban. Tidak dibenarkan menjual apa-apa bahagian daripada binatang korban secara umum, sama ada bulu dia, tanduk dia, kulit dia, dan apa-apa anggota lah. Kalau daging lagilah tak dibenarkan untuk kita jual, yang anggota luar,
tanduk semua mata ke apa ke, tak dibenarkan untuk kita jual sebab binatang tersebut adalah binatang korban. Kalau semua tak nak, maka kita kena tanam binatang tadi. Tanam anggota yang kita tak nak tadi. Hukum menjual binatang korban tidak dibenarkan sama sekali. Nazrun kanat atau tatawu'an. Sama ada ibadat korban tersebut nazar ataupun ibadat korban sunat. Yang kita selalu buat sunat lah. Sama ada pada daging dia, lemak dia, kulit, tengkok, bulu dan sebagainya. Semua tak dibenarkan. Cuma perbezaannya nazar ini kita tak boleh makan. Kita tu siapa? Orang yang nazar tu. Contoh saya nazar, saya nak buat ibadat korban seekor lembu. Jadi seekor lembu saya tak boleh makan. Bukan sekadar saya, yang bawah tanggungan saya, anak, isteri tak boleh makan. Orang lain boleh makan. Tak kira orang miskin, orang kaya, AJK surau, siapa pun boleh makan. Yang tak boleh makan, orang yang nazar dan juga orang bawah tanggungan dia. Itu perbezaan ibadat korban yang wajib dan juga ibadat korban yang sunat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit binatang korban, maka tidak ada ibadat korban bagi dia. Kalau dia jual sesuatu daripada binatang korban juga, maka apakah hukum jualan tersebut? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab jualan ini, dia ada jualan yang haram, ada jualan yang makruh, ada jualan yang harus, ada jualan yang sunat, ada jualan yang itu dah. Jualan-jualan ini, antara jualan yang haram adalah jualan binatang, anggota binatang korban. Kita jual. Contohnya bulu, atau contohnya bulu kambing biri-biri, kita jual. Kalau di Australia tu dapat $40. Bulan Syaban baru ni, sepatutnya saya dijemput kuliah kat sini, tapi saya bagi pers masa tu. Jadi saya tak sempat kuliah. Jadi saya pergi sana, saya pergi zoo sana, dia kata $40 untuk seekor kambing. Punya bulu lah. Dia punya bulu saja. Bulu kambing biri-biri. $40. Jadi kalau kita jual binatang korban, bulu ke apa ke, hukumnya tak sah. Kalau binatang tak berdatang korban, bolehlah jual. Binatang korban hukumnya haram. Sama juga jualan ini haram dari sudut zat ataupun dari sudut ain ataupun dari sudut luaran. Ini dari sudut ain itu haram lah. Memanglah kita kata sebenarnya daging korban tu halal, tapi bila letak dalam bab jualan dia akan jadi haram. Ini boleh juga kita katakan sebab faktor luaran, bukan fi zatihi, tapi disebabkan fil kharij, faktor luaran. Sama juga azan Jumaat yang kedua. Azan Jumaat yang kedua, tuan-tuan buatlah. Sama ada akad nikah ke, buat lepas azan Jumaat kedua. Sama ada nak buat akad pinjaman ke, akad sewaan ke, akad jual beli, semua tak sah. Sah, hukumnya sah, tetapi haram. Haram, sah. Haram tetapi sah. Ada haram yang tak sah. Kalau tuan-tuan jual babi, itu tak sah lah. Jual benda-benda yang najis tak sah. Itu tak sah. Tak sah dan haram. Tapi di sini ada dalam bab jualan ini ada yang sah tetapi hukumnya haram. Contohnya dalam bab Jumaat. Azan Jumaat yang kedua, tuan-tuan buat transaksi jual beli. Sah. Tetapi faktornya adalah Quran kata fas'au ila zikrillah. Idza nudiya lis-salah, bila dah azan, fas'au ila zikrillah. Pergi sembahyang Jumaat. Kita tak pergi sembahyang, kita pergi sembahyang Jumaat. Cuma dalam masa yang sama kita menyimpang sedikit untuk beli keperluan. Itu hukumnya haram. Dalam bab Jumaat ni, tak kiralah penjual itu lelaki, penjual perempuan, yang pembeli lelaki, dua-dua berdosa. Sebab dia kira bersekongkol. Dia melainkan jualan tak haram perempuan dengan perempuan. Tapi susah kita nak hadkan, nak sekatkan customer hanya perempuan, susah. Dan yang keduanya, tak haram kalau lelaki tersebut lelaki yang musafir. Tapi kalau di kawasan kita, kalau kita buka kedai, memang kita tak boleh kenal. Memang selalunya bukan orang yang bermusafir, bukan di R&R.
Jadi hukumnya haram. Walaupun kita letak di cashier tu perempuan, yang pembeli tu lelaki, maka hukumnya dua-dua haram dan berdosa. Dalam bab ibadat korban ni, bolehlah kita katakan dia sebenarnya hukumnya sah, sebab daging korban tersebut adalah daging yang halal untuk dimakan. Bukan kita jual daging yang tak dihalal untuk dimakan. Daging yang halal memang hukumnya sah, tetapi adalah dari segi berdosa dia adalah haram. Haram dan berdosa kerana syariat tak benarkan kita jual berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Dia sama juga dalam bab puasa ke, dalam bab apa ibadat pun, dia ada perkara yang haram tetapi hukumnya sah. Macam puasa lah. Isteri puasa tak minta izin suami, sah. Sah kalau tak melakukan perkara membatalkan puasa, tapi hukumnya haram berdosa. Sebab dia kena minta izin suami dulu. Melainkan puasa yang datang setahun sekali tu, itu tak perlu minta izin sebab setahun sekali datang. Tapi yang puasa sunat hari Isnin, Khamis, puasa sunat-sunat ni kena minta izin. Puasa yang setahun sekali datang, contohnya puasa 9 Zulhijjah, setahun sekali datang, kelebihan dia besar, itu tak minta izin pun tak apa. Yang lain tu wajib minta izin. Okey. Dan saya nak perbetulkan sikit mengenai dengan jualan binatang korban ini. Bukan sekadar dia haram, bahkan dia adalah tak sah. Bukan sah, tak sah. Saya silap tadi. Sebab ada dalam bab jualan yang dia sah, tapi ibadat korban, kalau kita lihat dari segi zahir, daging itu sah untuk kita jual. Sebab dia bukan daging yang memang boleh untuk dimakan. Tapi disebabkan berlawanan dengan teks nas daripada hadis tadi, maka hukumnya tak sah. Sebab Nabi kata tak boleh jual. Siapa yang jual tak ada ibadat korban bagi dia. Ini bermaksud percanggahan dengan teks hadis. Bila kita jual juga, hukumnya tidak sah dan hukumnya adalah batal dan adalah haram dan berdosa. Untuk orang fakir miskin dibenarkan untuk jual. Untuk fakir miskin sahaja dia boleh jual dan dia boleh guna duit tadi. Sebab maqasid daripada ibadat korban ini, kita nak bantu orang miskin. Orang miskin kadang-kadang dia tak perlukan daging korban, dia nak duit. Jadi dia boleh jual. Untuk orang miskin saja. Adapun untuk yang sederhana, yang keperluan dia cukup, maka tak dibenarkan untuk dia jual daging binatang korban tadi. Bila dia dapat, jangan dia dapat 2 plastik, satu dia jual, satu untuk dia. Tak boleh. Untuk orang miskin boleh. Untuk orang miskin, dia boleh jual. Kalau surau A bagi dia 1 plastik, surau B bagi dia 2 plastik, dia nak jual 3 plastik semua dia jual. Kalau daging tempatan tu boleh dapat RM45. 1 kilo RM45. Dia boleh dapat RM100 lebih. RM150. 3 plastik dia jual. Tak apa. Boleh. Tak jadi masalah. Untuk orang fakir miskin saja. Kalau orang kaya tak dibenarkan jual. Tak. Dia siapa saja yang jual. Tidak kira. Saya yang korban. Dan sebagiannya kita jual. Berarti korban kita tak sah dah. Betul. Siapa yang jual binatang korban, maka Nabi kata tidak ada ibadat korban bagi dia. Sebenarnya kalaulah kita buat ibadat korban di masjid ataupun di surau, sekiranya surau yang jual, maka hukumnya tidak sah. Duit yang diambil pun tak sah, walaupun untuk kebajikan surau ataupun masjid. Sebab Nabi tak bagi jual. Dan duit tersebut, duit yang tak sah untuk kegunaan masjid ataupun siapa saja. Sebab transaksi itu transaksi yang tak sah. Bukan khusus kepada orang yang korban. Orang yang menguruskan korban pun tak boleh jual. Bukan sekadar daging, kulit, bulu, tanduk, semua tak boleh jual. Kalau tak nak, maka kita kena apa? Tanam saja. Tanam ni bukan kata binatang korban. Apa-apa yang keluar daripada badan kita lah, kuku kita, rambut kita. Kalau kita potong kuku, potong rambut, semua disunatkan. Bukan wajib, disunatkan untuk kita apa? Tanam dia.
Binatang korban, kalau semua tak nak, sepatutnya kena bagi orang lah siapa yang nak. Kalau peserta korban pun tak nak, petugas korban pun tak nak, semua sekali tak nak, maka tak boleh untuk dijual, bahkan hendaklah ditanam anggota ataupun binatang korban tersebut. Kemudian, kalau dia jual juga, dia jual, tapi dia tak tahu hukum dia. Dia jual. Dia jual binatang korban, dia tak tahu hukum dia. Maka dia kena ganti balik. Dia kena ganti balik. Contohnya, surau, dia buat ibadat korban, kemudian dia tak tahu benda tu tak boleh dijual. Dia jual, dia kena ganti balik lah. Tengok nilai dia harga berapa. Dia jual berapa kilo. Kena ganti balik. Kalau boleh ambil balik daripada orang yang dia jual, dia kena ambil balik. Kalau tak boleh, ganti balik dengan duit. Memberi upah kepada penyembelih ataupun petugas korban, ini tidak dibenarkanlah atas jalan ujrah. Ujrah ni apa? Atas jalan upahan, upah. Itu tidak dibenarkan. Kalau atas dasar sedekah, dibenarkan. Atas dasar hadiah, dibenarkan. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan lah, bila sebut tentang hadiah sedekah ni, syaratnya orang tadi bukan dia minta. Jangan kita minta pula. Petugas korban bukan dia minta. Hadiah ni daripada AJK. Terpulanglah AJK nak bagi duit ke? AJK nak bagi baju ke? AJK nak bagi apa pun yang setimpal dengan kerja dia lah. Kerja. Kalau kita petugas korban ni, kalau kita tugas korban daripada pagi sampai pukul 12, takkanlah bagi RM10. Kemudian lepas bagi RM10, dia bagi pula daging korban. Daging korban tersebut dipanggil sebagai upah, tampungan kepada duit RM10. Sebab takkanlah petugas korban dapat RM10. Orang kerja mana ada RM10? Cuci rumah pun RM20 sejam. Kadang-kadang sampai RM25 sejam. Kalau kata RM15, memang dia tak nak RM15. Paling kurang RM20. Itu pun susah nak cari. Selalu RM25 sejam untuk kemas rumah. Ini tuan-tuan nak buat yang ibadat korban, walaupun kita tak berkira duit benda ni. Tapi kita lihat dari sudut syariat, kalau nak bagi upah yang setimpal. Setimpal. Kita kata RM50, RM60. Okey, boleh. Kemudian kita bagi daging korban tersebut adalah hadiah. Tapi bagi RM10, kemudian bagi daging korban. Jadi maksudnya nak tampung lah. Mana RM10 tu upah, tapi upah sebahagian. Yang daging korban pun upah juga. Ya. Okey, mengenai tempoh, Nabi SAW menyatakan kuntu nahaitukum, aku melarang kamu untuk simpan lebih daripada 3 hari. Daging korban lebih daripada 3 hari. Ulama menyatakan hukum tersebut telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan, dan larangan Nabi tersebut jangan simpan lebih daripada 3 hari itu hukumnya makruh. Bukanlah wajib kita kena bagi kepada manusia, tidak. Terutama larangan Nabi ni jangan lebih 3 hari, sebab manusia pada zaman Nabi pada ketika itu mereka buat ibadat korban. Yang jemaah-jemaah keliling ni semua melihat sedang dilaksanakan ibadat korban. Kemudian mereka simpan. Mereka tak agih-agihkan pada hari itu. Jadi Nabi kata jangan simpan lebih daripada 3 hari. Sebab orang yang melihat, mata mereka melihat, mereka ada hak untuk kita bagi daging korban tu kepada mereka. Jadi tak boleh kita simpan-simpan. Sebab tu Nabi larang untuk simpan lebih daripada 3 hari. Tapi kalau kita nak simpan lebih, boleh. Kalau ada keperluan, boleh. Tak ada keperluan pun tak apa, simpan. Contohnya kita, setiap AJK contoh dapat 3 plastik. Ataupun 2 plastik. Sekali dengan tulang 1 plastik. Kita simpan. Sampai setengah tahun dah. Ataupun sampai raya korban nak tahun depan dah. Tak apa, boleh. Tak jadi masalah. Cuma pastikan yang Nabi larang tu adalah orang yang sekeliling kita. Mereka lihat ibadat korban dilaksanakan, tapi mereka datang nak minta,
kita tak bagi dia. Memang kita ada kad, kita ada kad untuk kita bagi, tetapi kita ada juga bahagian untuk orang yang tak dapat kad ni, mereka nak daging korban sebab mereka duduk sekali lihat binatang korban disembelih. Mereka mengharapkan mereka dapat, tapi mereka tak dapat binatang korban tu, daging korban tu. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, yang Nabi larang simpan lebih daripada 3 hari. Jadi hukumnya makruh je, tidak jadi masalah lah. Daripada Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi kata, daripada Sayyidina Ali, dia berkata, amarani Rasulullah, Nabi SAW, an aquma ala budnihi, Nabi perintahkan aku untuk aku menguruskan sembelihan unta. Wa an atasaddaq bilahmiha, sebab Nabi sembelih 63 ekor unta. Nabi sembelih dengan tangan dia 63. Kemudian yang baki sampai 100 disempurnakan oleh menantu Nabi, iaitu Sayyidina Ali. Dia sempurnakan, habis sembelih unta. Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, Nabi kata, wa an atasaddaq bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, sedekahkan daging dia, kulit dia, semua sekali yang binatang korban ni. Wa an la u'tiyal jazzar minha, dan tak boleh kita bagi upah daging binatang korban ataupun apa-apa binatang korban kepada penyembelih, termasuklah petugas. Nahnu nu'tihi min indina, dan kami memberikan daging upah, kami memberikan upah ni apa yang ada di sisi kami, iaitu duit ke apalah, macam kita bagi t-shirt yang nilai itu nilai yang setimpal. Sebahagian kita dia bagi kad lah, dia bagi kad, lepas setiap petugas ada kad. Jadi tuan-tuan nampak petugas ada kad ni, sebenarnya dia bukan bagi hadiah lah tu, itu bagi upah lah. Sebab apa? Dia dah tahu ganjaran dia akan dapat upah. Macam seseorang lah, dia bagi ceramah, kuliah ke, lepas tu dia bagi duit. Duit tersebut pihak surau kata hadiah daripada pihak surau. Itu bukan hadiah, upah dia lah. Sebab dia bagi ceramah, dia bagi kuliah setengah jam, 1 jam. Walaupun mulutnya menyatakan hadiah, tapi sebenarnya itu upah. Upah. Sama juga, tuan-tuan pergi gunting rambut, berapa ringgit? RM15. Tuan-tuan bagi RM15. Niat sedekah kat dia, itu bukan niat sedekah, itu upah dia lah gunting rambut. Kita memang gunting rambut RM15. Kena bayar RM15. Walaupun niat kita sedekah, walaupun niat kita hadiah. Melainkan tuan-tuan bagi RM20. Itu baru yang RM5 tu hadiah. RM5 tu. Yang RM15 tu memang itu upah. Tak kira lah tuan-tuan sebut apa pun. Tuan-tuan sebutlah ini hadiah saya, ini apa? Sedekah saya. Apa pun sebut, hibah ke, hadiah ke, sedekah ke, dia tetap jadi upah. Sebab kita gunting rambut memang RM15. Kita kata hadiah pun tetap jadi upah. Samalah tuan-tuan, bila bagi kad setiap petugas korban, dia takkan jadi hadiah, dia jadi upah. Jadi tuan-tuan kena sembunyikan, diam je. Lepas ni petugas korban pun tak tahu dia dapat daging korban. Lepas tu tuan-tuan bagi. Itu baru nama hadiah lah. Kalau mereka dah aim dah, okey, ni aku ni lepas ni dapat ni 1 kilo untuk petugas, 1 kilo untuk ni. Jadi itu dah tak dipanggil sebagai hadiah lah. Kita tak nak pun upah. Tapi sebab AJK bagi, pengerusi bagi, kita ambil lah. Tapi kalau tuan-tuan dah bagi dah, kad itu seolah-olah sebagai petanda itu adalah upah. Walaupun mulut, hati tuan-tuan kata ini hadiah. Sebab dalam bab perkara ini tak diiktibar mulut kita cakap. Tuan-tuan pergi kedai beli barang, tuan-tuan kata apalah, saya bagi duit. Bagi ini dalam muamalat dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai hibah. Tapi tuan-tuan beli, contohnya beli apa? Casing. Harga RM10. Tuan-tuan bagi. Tuan-tuan kata apa? Saya bagi. Bukan saya bagi, saya beli. Sah tak? Sah. Tapi akad tersebut, transaksi tersebut bukan dinamakan sebagai dinamakan sebagai pemberian. Tak. Itu adalah jual beli. Walaupun mulut kita kata saya bagi RM10. Bagi itu makna hibah. Tapi bukan makna bagi saja, kita ambil barang. Bila kita ambil barang jadi transaksi jual beli, walaupun mulut kita katalah hadiah ke sedekah ke, tetap jadi transaksi jual beli. Sah, tak jadi masalah. Sebab dia pun setuju untuk jual benda ni kepada saya pun setuju untuk bagi duit dekat dia.
hukumnya sah. Walaupun mulut kata sewaan ke, mulut kata bagi ke, sedekah ke, hadiah, tetap sah. Transaksi tersebut tidak jadi hebah, tak jadi sedekah, tak jadi hadiah, dia akan jadi transaksi tersebut transaksi jual beli. Okey. Kemudian kalau diberikan kepada petugas ataupun kepada penyembelih itu upah, adakah bagi dia boleh berikan kepada dia daging? Ujur daging tak boleh diberikan. Daging tak boleh diberikan. Yang boleh diberikan selain daripada binatang korban. Tuan-tuan nak bagi t-shirt, nak bagi apa lagi hadiah? Pisau ke, nak bagi topi ke, kopiah ke, baju ke, silakan, tak jadi masalah. Cuma bila nak bagi daging korban, dia perlukan itu. Kalau orang penyembelih, petugas jadi miskin, itu miskin. Itu tidak jadi masalah. Tapi masalah kalau petugas tu miskin, dia ada dua pula. Satu untuk daging korban untuk dia sebab dia miskin, satu lagi sebab dia buat kerja. Jadi bila dia buat kerja ni, dia jadi petugas korban lah. Jadi bila bertugas ni, dia akan jadi upah. Dalam bab ni selalu kita terlepas pandang lah. Kita kata tak apa, kita niat je. Tuan-tuan, niat ni tidak menghalalkan cara yang kita buat. Tuan-tuan nak buat baik tapi tak kena cara, itu tidak jadi juga. Sebab niat tak menghalalkan, tidak menghalalkan cara. Tuan-tuan kena tahu hukum hakam yang sepatutnya. Kemudian barulah tuan-tuan boleh melaksanakan dengan telus, dengan baik. Ya? Saya menyembelih dan saya juga saya menyembelih korban saya sendiri. Saya boleh ambil daging. Boleh? Boleh kan? Boleh. Kalau kita menyembelih, kita ambil daging korban kita, tak apa. Sebab kita punya bahagian, takkan kita nak ambil upah. Mana ada orang jual barang kepada diri dia sendiri. Saya punya casing, saya jual kepada diri saya. Tak sah lah. Sebab yang tak dibenarkan bagi kepada penyembelih ni, sebab dia menyerupai transaksi jual beli. Itu yang tak dibenarkan. Sebab kita bagi tahu dalam hadis tadi, siapa yang menjual binatang korban, maka tidak ada ibadat korban bagi dia. Menjual ni termasuk bagi upah. Sebab upah pun termasuk antara transaksi jual dan beli. Ialah bila penyembelih tu, dia siapkan urusan dia, sembelih, siapkan lapar semua, kemudian kita bagi daging. Daging tu kita bagi seolah macam kita bagi duit. Dia bagi kerja dia, kemudian kita bagi dia seolah-olah macam jual beli, menyerupai lah. Tapi sebenarnya dia bukan jual beli, dia lebih kepada akad sewaan. Kita sewa dia, berapa jam dia kerja, kemudian kita bagi dia duit. Tapi walaupun begitu, dia menyerupai dengan jual beli. Sebab pekerjaan, kemudian ada imbalan, diberikan duit. Apa dia? Tak boleh juga, sama. Sebab binatang korban tak boleh dijadikan apa-apa sebagai apa? Upah. Bukan binatang korban yang disembelih je, binatang korban apa-apa pun. Walaupun binatang korban sebelah sana, orang lain yang sembelih, tetap tak boleh bagi dia upah. Bukan daging korban boleh lah. Bukan daging korban, kita kena beli pula satu lagi. Daripada kita beli, baik kita bagi duit lagi senang. Sebab zaman ni, kalau bagi hadiah apa pun, orang nak duit je. Okey. Kemudian mengenai dengan penyembelih korban, memang kita tahulah dalam bab niat ini, apa-apa ibadat yang kita laksanakan, niatnya adalah di awal ibadat tersebut. Bilakah niat mandi wajib? Sampai saja air, tak kira di kepala ataupun mana-mana tubuh badan kita niat mandi wajib. Bilakah niat mengambil wuduk? Kena saja air pada rukun yang pertama. Basuhan muka. Kena je air pada muka, terus niat mengambil wuduk. Semayang bila niat, rukun yang pertama, takbiratul ihram, Allah, terus niat. Kalau niat sebelum tak sah, dalam mazhab Syafi'i kita lah, hukumnya tak sah. Kalau selepas lagi tak sah. Dia pada ketika awal-awal. Cuma dalam masalah niat ini, dalam menyembelih, dalam mazhab Syafi'i kita, dia ada beberapa perbezaan sebenarnya. Ada beberapa pengecualian.
Pengecualian terutama dalam bab puasa. Bila kita start puasa adalah azan subuh. Masuk subuh, start puasa. Adakah azan subuh tu kita nak niat? Niat azan subuh tak sah. Dia kena niat sebelum tu. Dari ada beberapa ibadat yang mana dikecualikan niat dia, kena sebelum. Begitu juga dalam sebahagian bab, contohnya bab zakat. Bab zakat ni niat, kalau kita nak bagi orang tu, kita niat zakat, susah. Jadi kita dah asingkan duit, dan duit ni kita kata, kita niat dalam hati, kita nak bagi zakat. Bila kita jumpa orang miskin, yang memang kita nak bantu dia, kita bagi. Kita tak perlu lafaz pun ini duit zakat ke apa, kita tak perlu lafaz. Kita dah niat tadi, kita bagi je, cukup. Sepatutnya ketika kita serahkan kepada fakir miskin, kita kena niat. Tapi susah tu. Bila kita nak bagi fakir miskin, nak niat, susah. Kita niat sebelum tu boleh. Ya. Kalau dia bekerja dan dia duduk di taman yang karya kita lagi ni. Karya dan juga bekerja dan memang JK nak bagi-hagikan daging kepada karya. Dan dia juga bekerja. Boleh tak diterima daging korban? Dia terima daging korban atas dasar dia adalah karya. Dia adalah apa? Karya yang kita nak bagikan daging. Maknanya sama rata lah. Qaryah sini. Betul. Boleh. Boleh. Tapi kalau kita bagi dia lebih, makna lebih tu atas dasar petugas. Bila petugas, dia akan jadi upah. Sebab tu dekat surau saya sendiri, mereka memang dia akan bagi duit. Maknanya lepas bagi duit, kita nak bagi daging korban, banyak mana pun tak apa. Sebab kita dah bagi duit dah. Setiap seorang kita akan bagi RM50. Setiap seorang. Kalau ada 70 orang, kita akan bagi seorang RM50. Jadi lepas tu, kita akan bagi daging korban. Sebab kita dah tahu dah, daging korban tu bukan sebagai upah lagi. Sebab kita dah bagi upah lah, jelas, RM50, cukup. Sekarang kita akan bagi daging korban sebagai hadiah. Sebab dekat tempat saya, memang dia akan bagi duit. Dia akan bagi duit dulu untuk mengelakkan perkara ni. Sebab sebahagian petugas kadang-kadang niat dia biasalah manusia, dia kata lepas kerja ni aku nak daging korban ni, niat dalam hati dia. Tapi itu dah sebenarnya kita tak boleh bagi dia, sebab dia datang ni atas dasar petugas tak boleh bagi daging. Bagi duit boleh lah, bagi baju ke apa tak apa. Jadi bila mana dia dah niat macam tu, maka sepatutnya dia tak boleh terima daging korban. Melainkan dia qaryah sini, kita boleh bagi atas dasar dia qaryah sini. Dapat seperti biasa. Orang lain semua dapat satu, dia dapat satu juga. Walaupun dia petugas korban lah. Sama ada petugas ataupun tak petugas, tetap dapat satu. Kalau dia bagi hadiah, untuk pengetahuan tuan-tuan lah, hadiah ni dia buat kerja tak buat kerja, kita bagi juga. Tapi masalahnya kita dah daftar nama dah. Tiba-tiba ada 2 orang yang tidak hadir, maka 2 orang tu kita tak bagi dia daging korban. Sebab apa tak bagi? Sebab dia tidak hadir. Maknanya itu bukan hadiah. Hadiah ni kita nak bagi, tak kira dia hadir ke tak, kita bagi je. Jadi maknanya kalau dia tak hadir, kita tak bagi dia daging korban. Tak bagi daging korban sebab dia tidak hadir menjadi petugas korban. Itu bukan hadiah. Hadiah tuan-tuan nak bagi, tak kira lah dia buat kerja tak buat kerja, tuan-tuan bagi. Itu nama dia hadiah. Bila dah jadi macam tu, jelas. Mana itu bukan lagi hadiah, itu nama dia upah. Sebab orang buat kerja, siap daftar nama lagi. Siapa yang daftar, tuan-tuan akan bagi daging. Itu upah lah. Sebab daftar tu makna untuk apa? Untuk dia buat kerja. Kalau yang tak daftar, makna dia tidak hadir. Bila tak hadir, dia tidak buat kerja. Tak buat kerja, dia tak dapat bahagian daging. Makna dia tidak dapat upah. Itu beza dia lah. Kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, hadiah ini daripada sebelah pihak. Mana pihak masjid surau yang bagi. Tuan-tuan nak datang buat kerja, tak buat kerja, terpulanglah. Yang penting memang pihak surau nak bagi hadiah kepada tuan-tuan. Tapi kalau upah, dia ada two way. Orang ni buat, orang ni dapat. Orang ni buat, orang ni bagi. Jadi tuan-tuan buat kerja, surau akan bagi. Tuan-tuan tak buat kerja, surau tak akan bagi. Itu nama dia upah lah. Kemudian dalam bab niat tadi saya bagi tahu, niat dalam penyembelihan ni susah. Sebab tuan-tuan nak sembelih, tuan-tuan nak niat. Kepada lembu nombor 4 ni, saya niatkan semua nama-nama ni. Susah juga sebab kita nak fikir nak sembelih lagi binatang tu. Kemudian kita nak niat untuk nama-nama tu.
Jadi macam mana cara dia? Boleh niat sebelum penyembelihan. Samalah seperti bab kita bagi zakat kepada orang miskin, kita dah asing duit tu, kita dah niat dah. Kita jumpa orang miskin, kita bagi je. Sama juga ibadat korban, kita dah niat dah. Kita dah, binatang korban dah tumbang, terus sembelih je. Bukan ketika sembelih tu niat, itu yang paling baik. Tapi benda tu susah. Cukup kita niat sebelum tu. Kemudian mengenai dengan memberi makan kepada orang kafir, orang kafir daging korban. Contohnya jiran kita ni bukan Islam, kita pun dapat dua pula tadi surau bagi. Jadi jiran kita bukan Islam, kita pun bagi kat dia hadiah lah. Hadiah kita bagi daging korban. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i kita dia agak keras sikit dalam bab memberi makanan daging ibadat, daging ibadat kepada orang-orang kafir. Daging ibadat ni bukan kata daging korban je. Daging penyembelihan akikah tak boleh juga bagi orang kafir, sebab dia adalah satu bentuk ibadat. Korban satu bentuk ibadat, tak boleh bagi kepada orang kafir. Sebab maksud dia adalah untuk kita menyantuni orang-orang Islam. Untuk kita menyantuni orang-orang Islam, itu daging korban tu, untuk menyantuni orang Islam. Kerana orang-orang Islam, kerana binatang korban ini adalah satu hidangan daripada Allah Ta'ala untuk orang-orang Islam. Maka tak boleh kita bagi selain daripada orang Islam. Ini pendapatlah mazhab Syafi'i kita, agak keras lah. Agak keras. Tapi dalam mazhab yang lain, selain mazhab Syafi'i, membenarkan untuk beri kepada orang kafir. Cuma mereka berbeza. Ada yang kata harus, ada yang kata makruh. Yang kata tak boleh hanya mazhab Syafi'i je. Jadi bagi saya, kalau tuan-tuan untuk meraihkan semua mazhab-mazhab lain ini, tuan-tuan utamakan dulu orang-orang Islam. Kemudian kalau ada lebihan, kita nampak pula jiran orang kafir tu, orang Cina ke apa, miskin. Maka kita bantu juga, kita bagi juga daging korban. Tapi utamakan kepada orang-orang Islam. Sebab memang mazhab Syafi'i kita agak keras. Tapi kita ada pendapat-pendapat mazhab lain. Makna kita bertoleransi juga dengan walaupun bukan orang-orang Islam. Kalau kita datang, sepatutnya mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Tapi sebab dia mungkin dia penduduk sini, okeylah, tak apalah kita bagi. Kita bertaklid ikut mazhab lain. Sebab mazhab lain semua boleh orang kafir makan binatang korban. Mazhab Syafi'i yang tak benarkan. Tak kira daging mentah ataupun daging yang telah dimasak, mazhab Syafi'i tetap tidak benarkan. Tapi untuk ikut mazhab lain bolehlah. Sebab kita di mana? Malaysia ni kalau kita nak strict sangat susah lah. Kita jemput juga. Sebab kemungkinan orang tadi rumah dia dekat dengan surau. Kita ajak makan, kita ajaklah dia sekali walaupun dia bukan Islam. Sebab dia berhadapan je. Rumah dia dengan surau, berhadapan dengan surau ke. Jadi kita panggil je lah dia untuk makan. Sama juga di sini ulama mengatakan dalam karangan Nihayatul Muhtaj, kalau orang kafir tadi datang sebagai tetamu, ataupun kita bagi hadiah kepada dia, sebab orang kafir ni dia bukan orang miskin, kaya, cuma kita sajalah kita nak bagi daging korban, dia datang rumah kita, beraya kita bagi je lah daging korban. Dalam mazhab Syafi'i tetap tak benarkan. Melainkan dalam mazhab Syafi'i, dia benarkan kita bagi daging korban kepada orang kafir ni dalam situasi daruratnya. Maknanya dia tak ada makanan dah, melainkan itulah daging untuk dia melangsungkan kehidupan. Itu saja dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Ada agak keras lah dalam mazhab Syafi'i. Memang tidak kita nafikan dalam mazhab Syafi'i, dalam bab ni dia agak keras sikit lah. Memberi makan kepada non-Muslim, kepada orang-orang kafir ni, dalam mazhab Syafi'i keras berbanding mazhab-mazhab yang lain. Kemudian untuk pengetahuan tuan-tuan juga, bila mana masuk 1 Zulhijjah, peserta korban tidak boleh memotong kuku ataupun bulu. Sebenarnya ada 2 riwayat daripada isteri Nabi, daripada Ummu Salamah dan juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Dua-dua riwayat ni agak kontradiksi. Ummu Salamah kata, bila masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya,
siapa yang nak menjadi peserta korban, masuk saja bulan Zulhijjah, maka hendaklah tak boleh potong kuku, bulu semua, tak dibenarkan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha lain pula. Dia kata Nabi buat ibadat korban. Orang nak pergi Mekah, Nabi hantar binatang korban, pergi bawa binatang korban Nabi. Dan tak ada pun perkara yang diharamkan kepada Nabi. Boleh potong kuku seperti biasa, potong bulu, rambut semua seperti biasa. Jadi ada kontradiksi dua hadis ni. Bila ada kontra, ada yang satu isteri Nabi kata tak boleh potong, satu lagi tak ada kata apa-apa, boleh je. Cuma isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata tak ada pun perkara yang diharamkan kepada Nabi. Boleh buat seperti biasa. Jadi ulama Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain mengambil jalan tengah, menyatakan hukumnya makruh. Sebab ada isteri Nabi kata haram, tidak dibenarkan, ada yang isteri Nabi seorang lagi kata boleh. Jadi ulama Syafi'i ambil jalan tengah, hukumnya adalah makruh. Walaupun ada pendapat dalam fatwa Imam Syafi'i dulu menyatakan hukumnya adalah haram. Tapi pandangan yang kuat, fatwa terbaru Imam Syafi'i makruh. Tapi ada ulama kata hukumnya diharamkan. Tak salah saya dalam mazhab Hambali haram untuk kita potong kuku bulu sebab larangan daripada hadis Nabi tadi. Sebab dia kata hadis daripada Aisyah yang kata boleh potong itu adalah hadis secara umum dan telah dikhususkan dengan hadis Ummu Salamah yang tak benarkan potong. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita beramal dengan dua-dua hadis. Dua-dua beramal bermaksud kita letakkan hukumnya makruh. Itu pendapat yang kuatlah. Sebenarnya dalam bab potong kuku, potong bulu ni, ada ulama menyatakan nak menyamakan dengan orang berihram. Jadi ada ulama sangkal, dia kata tak. Ulama yang menyamakan dengan orang berihram dia tak boleh potong kuku. Tak boleh. Bulu pun dia tak boleh tanggalkan. Kalau tanggal kena bayar dam. Ada pun untuk peserta korban tak adalah sampai kena dam. Makruh je. Jadi lain. Jadi pendapat yang kuat menyatakan hikmah dia adalah untuk menyelamatkan anggota badan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kemudian untuk yang terakhirlah bagi saya pagi ni, untuk binatang korban ini, kita tak boleh buat untuk orang lain. Kita lihat, kita boleh buat untuk orang lain tapi dengan izin dia. Dengan syarat dia masih hidup. Jiran kita ke, adik kita ke, abang kita ke, boleh. Boleh untuk kita buat bagi pihak dia. Tapi dengan syarat dia bagi izin lah, kita minta izin dia dulu. Kalau dia mati tak boleh buat untuk dia. Sebab apa tak boleh buat? Kena izin. Macam mana orang mati nak bagi izin kepada kita? Jadi orang mati tak boleh buat. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh buat lah. Orang hidup boleh dengan izin dia. Tapi ada satu soalan dulu. Ada orang tanya kepada saya dalam minggu lepas. Anak dia tak sihat. 30 tahun. Sindrom anak dia. Umur dah 30 tahun. Jadi duit ni banyak ni anak dia ni. Dia kata nak buat ibadat korban untuk anak dia lah. Saya kata boleh. Tapi dengan syarat jangan ambil duit anak, ambil duit dia lah. Duit dia. Dia kata duit anak saya ni banyak sangat. Saya duit sikit je. Tak boleh. Sebab nak buat ibadat, tuntutan ibadat korban hanya kepada siapa? Kepada kita. Jadi kalau anak tu tidak sihat, maka tak ada tuntutan untuk dia. Kalau kita nak buat juga untuk dia, kena ambil harta kita. Kita nak buat untuk anak kita lah, contohnya umur 7 tahun ke 10 tahun ke, maka tak boleh ambil harta anak tu. Ambil harta siapa? Harta kita lah, untuk kita buat ibadat korban. Harta anak tak boleh digunakan. Harta anak untuk keperluan dia boleh lah. Tapi untuk ibadat-ibadat ni tak boleh buat, kita guna untuk harta anak tadi. Jadi harta nak buat ibadat korban dibenarkan, tetapi daripada harta wali, orang yang jaga je. Baru kita boleh buat ibadat korban tu. Tapi sebenarnya cara yang mudahnya kita buat ibadat korban, kita ambil lah lembu tu satu bahagian ataupun dua bahagian, kita bubuh nama kita. Dua-dua. Kita bubuh. Kemudian kita niat dalam hati kita
pahala ni aku nak sampaikan kepada anak ni, kepada isteri aku, kepada orang ni. Kita niat pahala, insya-Allah sampai. Niat. Tapi peserta tetap kena buat seorang je lah. Kita tak boleh buat, sepatut 7 bahagian, lembu, unta, kerbau semua 7 bahagian. Kita sampai 9 bahagian nama. Itu tak sah lah. Yang sahnya 7. Tapi kita boleh niat sedekahkan pahala kepada siapa yang kita nak. Sebab apa? Nabi SAW dia buat ibadat korban, dalam masa yang sama dia kata ibadat korban ni untuk siapa? Untuk isteri dia dan juga untuk seluruh orang Islam. Jadi niat tu boleh. Niat untuk semua, untuk siapa yang kita nak niat tak apa. Tapi nama tetap nama kita seorang. Tapi kita boleh share ramai-ramai. Kita boleh share lah. Tapi nama tetap nama kita seorang. Ada sebahagian tempat, dia letak pula, tabung. Tabung untuk ibadat korban. Jadi, cukup RM1,000 dapat seekor kambing biri-biri. Jadi, dia nak buah nama siapa? Nak buah nama, dia kena nama seorang aja. Nama seorang aja, seorang ni lah yang akan dapat pahala ibadat korban. Lepas tu orang yang bagi duit tu, ada bagi RM5, RM10, ada bagi RM20, dia tak dapat ibadat korban, dia hanya mendapat pahala sedekah. Itu saja. Pahala sedekah. Dia tak dapat pahala ibadat korban. Melainkan, orang yang buat ibadat korban tadi, dia niatkan, aku sedekahkan pahala ni kepada siapa yang bagi sumbangan kepada aku. Itu baru dapat pahala ibadat korban. Kalau dia tak niat, maka tak dapatlah pahala ibadat korban. Orang yang bagi duit untuk bantu dia buat ibadat korban, dapatlah pahala sedekah sahaja. Okey? Ya. Bagi. Boleh. Kalau wakil rakyat bagi setiap surau satu. Boleh. Sebab itu dipanggil sebagai pemberian, sebagai pemberian hadiah. Dia bagi kepada surau atas nama hadiah. Surau yang uruskan. Surau yang kena pilih nama 7 bahagian tu. Siapa yang nak masukkan. Sebab ada orang bagi hadiah. Walaupun daripada syarikat bukan Islam. Syarikat bukan Islam, dia bagi seekor lembu kepada surau masjid. Kita kena terima. Tapi ibadat korban bukan untuk syarikat tu. Dia hanya bagi hadiah. Hadiah ni daripada orang kafir, daripada siapa begitu boleh terima. Hadiah. Surau boleh terima. Dia bagi lembu, dia bukan buat ibadat korban. Dia tak ada kata dia nak buat ibadat korban. Berapa bahagian. Tak ada. Dia hanya bagi seekor lembu. Dia kata untuk dijadikan, untuk buat ibadat korban, untuk uruskan untuk buat ibadat korban. Bila surau yang uruskan buat ibadat korban, dia urus A sampai Z. Jadi nama-nama peserta surau yang pilih. Surau yang pilih. Jadi yang orang tu bagi surau, itu adalah pemberian hadiah semata-mata. Tidak. Nama tu kena beritahu yang tuan punya nama dah. Tak perlu. Tak. Apa dia? Untuk bahagian nama. Orang tu mesti tahu lah. Kena bagi tahu. Sebab kita nak buat korban bagi pihak dia, mesti dia tahu. Kalau dia tak tahu, maka hukumnya tak sah. Macam saya bagi tahu tadi, kita nak buat ibadat korban untuk orang hidup. Orang hidup mesti dengan izin dia, mesti dia tahu dulu. Dia kata okey, baru kita boleh buat. Kalau dia kata saya tak nak, walaupun orang sponsor saya tak nak, maka kita tak boleh buat. Okey, ada apa-apa lagi? Ya. Itu yang tahu. Itu yang kita buat ibadat korban ke apa? Kalau ikut saya lah. Sebab syarat dia, syarat untuk kita makan binatang
kena binatang tersebut mestilah binatang yang disembelih. Kemudian disembelih tersebut kena pula ada beberapa apa rukun dia. Antaranya orang yang menyembelih tu orang Islam. Kemudian kena apa? Putus urat tu. Halqum, makanan, semua urat dia kena putus. Itu syarat untuk kita makan makanan tu. Kalau daging ma'mal ni, kita untuk masa yang akan datang lah. Mana kita bergantung kepada hukum, bergantung kepada apa? Fatwa nantilah. Sebab kalau ikutkan hukum, binatang yang kita nak makan, daging ke apa ke, hendaklah binatang tersebut yang disembelih lah. Syarat dia. Ya. Ya. Boleh. Yang tu boleh. Kalau kita bagi kepada pusat penyembelihan, dia uruskan semua sekali. Boleh. Kita suruh dia urus. Tapi kita risau takut jadi macam tahun lepas. Ada masjid tahun lepas. Sebab tahun lepas musim PKP lagi. Jadi penyembelihan, sepatutnya pusat penyembelihan janji dalam pukul 3 sampai semua daging korban. Masalah dia terima tempahan terlampau ramai. Sampai pihak masjid tunggu pukul 3 tu baru dapat 2-3 ekor lembu. Mana lagi yang berbelah-belah ekor? Tu pukul 5 sikit sampai pukul 6 sampai pula. Sampailah pukul 8 malam. Jadi ini yang berlaku lah. Tapi kalau dia betul-betul boleh buat apa yang kita nak, okey. Tak jadi masalah pusat penyembelihan. Kalau dia boleh buat, kalau kita bagi dia upah semualah. Dia kata ini harga dia berapa ribu, kos penyembelihan, kos lapah semua sekali, harga dia sekian. Okey, kita bagi dia duit semua, dia boleh buat, tak apa. Kalau pihak surau masjid nak buat kat sana pun tak apa, tak jadi masalah. Korban ni boleh sampai 3 hari tadi. Betul. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh pada hari raya iaitu 10 Zulhijjah. Kemudian 11, 12, 13. Ini pendapat hanya mazhab Syafi'i saja. 3 mazhab yang lain, dia hanya sampai 2 hari tasyriknya. Mana 10 Zulhijjah, 11 dan juga 12 Zulhijjah. 13 tak boleh buat ibadat korban. Dia 12 sampai maghrib saja. Mazhab Syafi'i anjak 1 hari, 3 hari semua boleh korban sebelum maghrib. Untuk meraihkan mazhab lain, kita buatlah sampai 12. Kalau dah memang suntuk sangat masa, buatlah hari yang ke-13, tak apa. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh sampai hari yang ke-13 hari tasyrik. Untuk penyembelihan saja, kalau kita nak agih tu ikut kita lah. Mungkin esok kalau free kita nak agih, mana lepas hari tasyrik, tak apa, tak jadi masalah. Cuma tentang ibadat korban ini, yang terbaik kita yang buat sendirilah. Sebab dia adalah satu syiar. Bila syiar ni kita kena buat secara beramai-ramai. Sebab dia syiar. Itu nama dia syiar. Kemudian ibadat pada hari raya Aidil Adha, tak ada ibadat yang terafdal. Tuan-tuan duduklah masjid semayang duha 12 rakaat. Duduklah masjid baca Quran berapa juzuk pun. Semua tu kita kena tinggalkan. Kita kena bergotong royong sama-sama buat ibadat korban. Sebab Nabi bagi tahu tak ada amalan lebih afdal pada hari raya melainkan kita sertai sekali untuk tumbang binatang korban. Jadi kalau kita nak sibuk semayang duha lah, ringkas lah. Tak perlu sampai 12 rakaat. Nak baca Quran, bacalah. Lepas subuh boleh baca Quran. Mungkin kita start penyembelihan pukul berapa? Pukul 9, 8.30, 9. Jadi tuan-tuan boleh buat ibadat. Lepas zuhur pun tuan-tuan boleh baca Quran lagi. Jadi semua tu kita kena bergotong royong sama-sama untuk buat ibadat korban. Itu yang terafdal. Ya.
Dia sebenarnya yang menghadap kiblat ni sunat. Yang menghadap kiblat binatang korban. Kaki dia sunat hadap kiblat. Kemudian dada si penyembelih sunat hadap kiblat. Bila kita nak sembelih, dada kita hadap kiblat, kaki dia pun hadap kiblat sembelih. Tapi perkara tu sunat. Jadi kalau yang mana yang mudah, dia tumbang terus kita sembelih lah. Terus kita sembelih. Yang mana rasa mudah. Ada sebahagian surau, dia nak juga pusingkan sebab dia kena baring lambung belah kiri ke apa. Jadi bila dia jatuh belah kanan, dia nak pusingkan balik. Jadi kita nak pusing lembu susah lah. Jadi dia tarik ekor tarik ni. Jadi itu dah jadi lain. Jadi itu untuk meraihkan perkara sunat, kita buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi perkara yang sunat, kalau kita rasa susah, kita biarkanlah. Kita buat yang mana yang wajib saja. Kemudian tentang korek lubang. Korek lubang tak semestinya. Sebab kita boleh tinggikan. Tarik tinggi. Tengkok dia, tarik tinggi, kemudian kita buatlah. Buat penyembelihan. Tujuan korek lubang untuk bagi darah tu keluar, masuk dalam lubang. Kemudian pisau tu untuk mudahkan penyembelihan. Kalau kita tak nak korek lubang pun tak apa. Bukan semestinya kena korek lubang. Kalau dekat surau saya tak bagi suruh korek lubang. Kalau saya sembelih, dekat mana dia tumbang, terus je jalan. Sebab nak korek lubang lagi nak susah. Apa yang mudah, tumbang terus bismillahirrahmanirrahim sembelih. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh, dua-dua boleh. Cukup sekadar tu dululah majlis kita pada pagi yang mulia ni. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Dan saya akan bertolaklah menunaikan haji pada 6 hari bulan ni. Saya minta doalah daripada tuan-tuan. Doakan supaya semua perjalanan mudahkan, insya-Allah. Cukup sekadar ini juga. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi.